Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih Tuan Kursi Majlis yang saya kasihi, Ayahanda Datuk Fauzi Abdul Rahman, Pengerusi Keadilan Negeri Pahang, yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Rosli Abdul Jabbar yang di-Pertua PAS kawasan Kuantan, yang kita alu-alukan pada malam ini, yang menjadi pembidato utama kita pada malam ini adalah tokoh muda Saudara Badrul Hisham Shahrin, penyelaras Solidariti Anak Muda Malaysia yang sudi hadir ke Bumi Pekan pada malam ini. Dan juga kita raikan adalah peguam Suaram, iaitu satu pertubuhan suara rakyat Malaysia yang tiba-tiba saja glamour dalam masa 2-3 bulan ini. Kalau dulu ramai orang Pekan tak tahu apa Suaram, tapi pada malam ini saudara-saudara boleh dengar apa yang akan diperkatakan oleh Suaram, dan sudah tentunya yang diperkatakan itu ada kaitan dengan orang kuat di Pekan ini. Yang saya muliakan pimpinan-pimpinan Kuartal Rakyat di semua peringkat, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pegawai-pegawai keselamatan, polis, tentera, semua ada yang masih berkhidmat ataupun yang telah bersara. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada penduduk-penduduk Taman Indra Sempurna. Dan sebentar tadi saya beritahu dengan Cikgu Bat bahawa beliau bertuah kerana dapat pecah darah di taman ini. Jadi sebab dia dapat pecah darah malam ini, sekurang-kurangnya tak boleh kurang pada 1 jam untuk Cikgu Bat bercakap. Dan kita terima kasih juga kepada penyelaras Solidariti Anak Muda Malaysia Pahang, Kamarul Hatta, kerana yang telah berusaha menjayakan majlis pada malam ini dengan insya-Allah dengan jayanya. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, saya mewakili daripada Kor Bekas Angkatan Tentera ataupun Kobat yang diasaskan oleh Datuk Fauzi Abdul Rahman dalam masa lebih kurang berusia 2 tahun. Dan baru-baru ini kita telah menyerahkan memorandum kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim di Taman Mahkota Aman. Dan kata beliau, insya-Allah beliau akan mengkaji memorandum tersebut. Sebelum saya nak cerita tentang memorandum itu, saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan bahawa untuk kita menjayakan majlis pada malam ini, saya sendiri telah berusaha berjumpa dengan pihak berkuasa di Balai Polis Kuantan dan juga di Pekan. Apa yang saya nak bagi tahu adalah semasa saya menyampaikan surat bukan untuk mohon permit, tapi untuk memaklumkan kepada beliau, menandakan tanda hormatnya kita kepada beliau, memaklumkan untuk kita mengadakan ceramah pada malam ini. Beliau telah berceramah politik pula dengan saya dekat penjabat dia. Pegawai polis ni, DSP. Saya tak menjawab apa pun hujahnya kerana sebagai menjaga adab dia, saya tahu dalam pejabat kerajaan, terutamanya dalam pejabat polis, saya tak boleh berkempen politik. Itu yang saya faham. Tapi dia berkempen politik dengan saya dan pejabatnya. Kebetulan pada hari saya hantar surat itu, sekumpulan anti-Linus berada di mahkamah bersama dengan penyokong-penyokong Linus untuk nanti keputusan di mahkamah. Beliau kata pada saya, kamu lihatlah hari ini, dia kata. Hari ini semua anggota polis pergi ke mahkamah. Sebab apa? Sebab ada orang Cina kononnya nak menyelamatkan negara kita. Logik tak pada akal kamu, dia kata nak menyelamatkan negara kita ini, Cina saja yang sayangkan Malaysia. Mana orang Melayu? Dia kata. Ini mainan politik. Dia tanya saya, kamu mahu ke DAP perintah negara ini? Saya tak jawab apa pun. Sebab pertama sekali saya fikir kalau saya berbalah politik di situ, dah tentu surat saya akan ditendang. Dan malam ini kita tak boleh ceramah. Saya senyum, saya dengar dia cakap. Kemudian dia kata, saya pegawai polis, saya bekerja, saya pegawai. Saya tahu macam mana Cina DAP ini kalau kamu beri kuasa memerintah negara. Saya mana nak bagi tahu saya tentera. Saya pun kalau dalam hati saya nak jawab. Kalau kamu DSP 1 Crown, kamu boleh kata Cina akan memerintah negara ini. Saya nak tanya, bagaimana Datuk Fauzi, orang nombor 3 dalam negara berada dalam PAS, adakah Datuk Fauzi mahu Cina memerintah negara Malaysia? Takkan 1 Crown dia boleh kata saya pegawai, saya tahu. Jangan bagi peluang pada Cina memerintah negara.
Tetapi bagaimana dengan Datuk Fauzi yang adalah menjadi Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, orang nombor 3 dalam PDRM, takkanlah dia nak gadai negara ini kepada China. Inilah mainan politik. Walau bagaimanapun kita berterima kasih pada pegawai kesempatan ini. Walaupun dia dah cuba brainwash saya dari pejabat itu. Tapi malam ini kita dapat mengadakan majlis. Mudah-mudahan ada wakil yang datang pada malam ini boleh menyampaikan jawapan balas saya kepada dia. Saudara-saudari yang saya kisah sekalian, apakah peranan Kobat sebenarnya? Kobat bukan seperti Persatuan Bekas Tentera Malaysia PBTM yang kerja dia mengampu sebilang masa. Bila kerajaan kata ATM dinaikkan gaji, maka Presiden dia kata bagus, tahniah, syabas, tanda kerajaan mengingat kepada tentera. Kalau kerajaan tak umumkan, dia diam. Bila kerajaan umumkan, dia kata bagus. Inilah perjuangan Kobat. Sebab itu dalam memorandum itu banyak, selamanya 31 perkara yang kita tuntut daripada Kor Bekas Angkatan Tentera ini. Semuanya kita ambil daripada kali sidik pegawai-pegawai dan anggota-anggota di bawahan yang sedang berkhidmat dan juga yang telah bersara. Antara memorandum yang kita tuntut sekiranya Pakatan Daerah Pemerintah adalah bagi bekas-bekas tentera yang tidak berpencen. Kalau baru-baru ini mereka mendapat 1,000 one-off untuk bekas tentera yang tidak berpencen, ini memperlekehkan bekas tentera sebenarnya. Sebab kalau tuan-tuan masih ingat bagaimana bekas kemas yang hanya berkhidmat 5 tahun saja mereka dapat one-off 3,000. Tapi kalau tentera yang tidak berpencen berkhidmat 10 tahun, 15 tahun, mereka hanya layak dapat 1,000. Apakah tugas kemas ini lebih hebat daripada bekas tentera? Kita tak cemburu dengan kemas. Tetapi apalah salahnya dinilaikan kembali perjuangan bekas-bekas tentera ini? Saya membuat memorandum bukan untuk diri saya. 80% daripada memorandum itu adalah untuk anda yang masih dalam perkhidmatan. Sebab memorandum itu dikaji oleh kawan-kawan saya. Sehingga baru-baru ini kawan saya disoal siasat 2 hari kerana membantu saya untuk menjaga kebajikan warga tentera ini. Sehingga mereka dikuarantin seolah-olah mereka penjenayah, seolah-olah kawan saya inilah yang membeli kenderaan RIV berharga 610,000 yang ditegur oleh Sultan Johor. Zaid Hamidi sampai hari ini, saudara, Zaid Hamidi sampai hari ini tak bagi tahu kisah RIV, sebaliknya dia sibuk dengan kisah Nur Izzah. Kereta RIV berharga 150,000 dibeli oleh Kementerian Pertahanan di bawah Regimen Negara Khas dengan harga 690,000. Itu baru sebiji. Kita warga tentera di sini, mana tuan-tuan yang masih lagi berkhidmat, mesti tahu apa yang berlaku dalam perkhidmatan. Perkara rasuah bukan hanya berlaku dalam polis. Perkara rasuah bukan hanya berlaku di dalam jabatan kastam, tetapi perkara rasuah juga berlaku dalam ATM. Inilah yang kita mau basmi. Inilah yang kita mau basmi. Sebab itu pemulihan RIV ini hendaklah disiasat dan kita akan tentukan bahawa mereka yang terlibat, sama ada mereka ini pegawai perkhidmatan ataupun mereka-mereka ini yang berada di Kementerian Pertahanan, hendaklah diseret ke muka pengadilan. Kalaulah Sultan Duli Yang Mulia Sultan Johor tidak menegur isu ini, adakah kita tahu? Kita takkan tahu sebab pegawai takkan berani membongkar rahsia ini. Sebab itu baru satu kes RIV, baru satu kes yang didedahkan. Sebelum ini banyak. Sebab itu Kobat dijemput dalam beberapa minit untuk bercakap kerana ia melibatkan keselamatan, khususnya dalam isu skandal Skopin pada malam ini. Isu skandal Skopin amat rapat dengan Kementerian Pertahanan kerana ia dibeli untuk tujuan keselamatan negara, tetapi ia melibatkan satu pembelian komisen lebih kurang 540 juta. Saya telah mendengar taklimat petang tadi yang disampaikan oleh peguam dari Suaram, dan saya merasakan Datuk Seri Najib Tun Razak pada kali ini, saudara, dalam pilihan raya kali ini mereka tidak akan dapat tidur lena seperti pilihan raya yang lepas. Pilihan raya tahun 2008, walaupun kita berjaya mengusahakan beberapa negeri, Najib boleh berbangga dengan majoriti yang paling tinggi dicapai di Parlimen Pekan. Tapi percayalah saudara, pada kali ini, sebab itu Najib telah lambatkan pilihan raya, pada kali ini
tak mustahil warga tentera akan menolak Najib keluar daripada Parlimen Pekan. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, memandangkan masa yang agak singkat, kita mungkin bertemu dalam lain siri selama kita ada penceramah-penceramah yang hebat yang lain. Maka dengan ini saya sudahi dengan kata-kata semangat bagi rakan-rakan kita, termasuk rakan-rakan saya yang sedang di soal siasat, di kuarantin. Jangan lemah semangat. Dalam benih yang baik ini diletak di mana-mana pun dia akan subur. Kalau mereka ditahan dalam kem, gerakkan, jalankan propaganda. Apatah lagi kawan-kawan kita mengharapkan kamu sebagai orang yang menyampaikan maklumat ini. Jangan berputus asa, kerana masih ada lagi pejuang-pejuang yang lebih teruk lagi dihina. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada siapa yang boleh lawan. Bagaimana beliau menghadapi cabaran. Kamu baru sedikit, tabahkan semangat. Kita bukan nak suruh dia lawan kerajaan, tetapi kita naklah bantu rakan-rakan kita dalam perkhidmatan dan juga bantu rakan-rakan kita yang telah menempat perkhidmatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.